Okay guys, Assalamualaikum semua dan selamat pagi serta salam sejahtera kepada semua yang menonton channel Wak Vibes. Aku Asri dan nampaknya aku kurang berapa sihat sikit lah guys. Kena selsema, kena batuk. Musim lah sekarang ni kan. Okay, so aku nak kongsikan kat korang dalam video kali ni berkenaan dengan ni Silo.rba. Silo.rba ini adalah sebuah RBA ataupun sebuah .rba untuk peranti-peranti .aio dan yang sewaktu dengannya lah, macam yang dah ada dalam market sekarang ni adalah .aio, .aio mini dan juga Taita AIO. Dan mungkin selepas ni kita akan tengok lebih banyak lagi device-device yang menggunakan format .aio ni. Silo.rba ni bukan sebuah bridge ataupun RBA untuk geng-geng buruh. Ini untuk dot punya geng. Okay, dia adalah sebuah kolaborasi collab antara JG Delro, iaitu designer yang mengeluarkan device Delro, dan juga sebuah syarikat Orcavip. Okay, ini kotak dia lah. Tak nak lah kongsikan banyak-banyak pasal kotak dia, nanti macam-macam masalah lah kan. Macam YouTube memang ada banyak dia punya restriction sekarang ni. So Silo.rba ni ada logo JG Delro dan juga logo Orcavips, dan ada beberapa benda dalam kotak dia lah yang aku boleh tunjukkan kat korang ni. Contohnya ni Silo.aio compatible RBA, dan ada beberapa kata-kata lah, Airflow lah, Silo, JG, Orcavip lah, apa benda macam-macam lah. Dia cakap satu pasal nota dia, kenapa dia design Silo.rba ni kan. So korang boleh tengok ni, boleh screenshot dan kalau nak baca boleh baca lah, tapi it's just information. So dalam kotak dia ada pelbagai lagi aksesori yang dia bagi. Contohnya ni ada beberapa buah O-rings, gasket, dan juga skru tambahan ataupun extra screws, backup lah kalau hilang ke skru boleh guna, ada dia bagilah extra. Dan ini semua adalah untuk melengkapkan experience pengalaman menggunakan Silo.rba ni. Lepas tu ada lagi ni ni dia punya benda yang kita panggil sebagai 510 connector. Dia akan jadi macam ni tau. Yang ni masuk dekat 510 connector, dan Silo.rba punya deck kita akan letak atas ni untuk kerja-kerja wicking kan. Kita nak buat recoil ke apa benda ke, dia punya adapter dia untuk 510. Dan ni korang boleh tengok sendiri komponen-komponen Silo.rba ni. Ini adalah dia punya top body bahagian sebelah atas ada dia punya logo Silo, dan ada serial number kat belakang tu. Kemudian ini adalah dia punya tank, bahagian tank yang kita boleh tembus penglihatan lah. Maksudnya kita boleh tengok bahagian dalam dia. Dibuat dari PCTG lah kalau tak silap. Plastik je lah. Dia bukan kaca tank dia ni bukan kaca. Dan apa lagi yang ada? Ini bahagian chimney dia. So ini adalah salah satu design dia yang menarik lah berkenaan dengan Silo ni. Chimney dia ni, dia design untuk meletakkan sekali bahagian chimney ni, dan juga bahagian top cap ni disatukan dan dia boleh ditanggalkan. Macam juga kalau kita tengok RBA untuk dot yang lain untuk .aio yang lain macam ni, design chimney macam ni lah. Ini adalah deck dia. Deck untuk Silo.rba ni bahagian depan, kalau kita tengok dari atas macam ni. Ini bawah dia, dan kalau diperhatikan betul-betul, Silo.rba punya deck ni menempatkan lubang di bahagian hadapan ni. Kemudian airflow dia satu tempat je sebenarnya, dari satu kawasan ni je. Dia tak ada airflow dari tepi, tak ada airflow dari belakang. So kalau kita tengok dalam, nampak tu airflow dia masuk di sini. Ni dari bahagian depan dan bawah dia. Kemudian yang bawah ni dia ada pengikat dia tahu, macam dia punya lock. Yang ni bawah ni dia punya tapak dia ni untuk lock.
tapak dia ni memang kena sentiasa melekat lah. Dia tapak ni tak ada fungsi untuk contohnya nak macam jadi airflow ring ke apa, tak ada. Dia tapak dia ni memang standard macam ni, melekat dan memberi macam untuk mengikat bahagian-bahagian yang ada dalam ni lah. So beginilah dia punya berupa bentuk deck. Jadi untuk menyempurnakan deck ni dipasang sebenar-benar pasang, dia ada peak insulator, kena letakkan peak insulator dia ni. Okey, agak sulit di depan kamera. Kena letakkan peak insulator dia ni macam ni di kawasan tengah. Dia memang pada aku design dia complicated lah berbanding dengan RBA yang lain. RBA untuk .aio yang lain. Tapi walaupun dia complicated, sebenarnya dia complicated dan kompleks, tapi setiap satu benda tu dia memang fikir dengan teliti. Aku akan zoomkan kat korang. Okey. Ni bahagian deck dia. Okey, kemudian dia ada satu lagi bahagian yang perlu dipasang, iaitu tiang ataupun post dia. Jadi dia ada dua tiang lah ataupun dua post lah. Okey, macam tu. Ni adalah bila dah lengkap bahagian deck tu kita pasang, macam ni lah rupanya. Walau bagaimanapun, ini tak selesai lagi. Bahagian tiang dia ataupun post dia ni perlu dipasang dengan skru. Ni salah satu benda yang genius, yang hebat pasal silo ni pada aku. Tempat perletakan skru ni dia dah design untuk senang masuk coil. Dan skru dia pun tak guna skru Allen key. Dia guna memang flat screwdriver je. Flat screwdriver. Skru yang biasa je. Dia tak ada guna skru bintang ke, skru Allen key ke apa yang pelik-pelik, tak. Dia guna skru yang macam ni je. Okay, ada dua skru yang kena pasang. Satu skru di setiap tiang lah. Okay, hati-hati je guys. Ni barang kalau kau buka-buka kalau memang kena jaga-jaga lah. Sebab benda kecil terpelanting kalau memang hilang lah. Selamat. Satu hal lagi pula nak cari skru dia kan. So skru dia kalau dah dipasang, dua-dua skru dia akan menjadi macam ni lah. Okey, bahagian deck dia begini. Kemudian diorang ni masa buat .rba silo ni, dia decide untuk tidak menggunakan airflow yang boleh selaraskan dengan mudah menggunakan airflow ring, tapi dia menggunakan airflow yang pelbagai lah. Maksudnya ada banyak airflow yang dibagi. Ada 7 sebenarnya airflow yang dibagi, airflow ring yang dibagi. Kalau tengok kat sini, aku tunjuk kat korang satu persatu. Okey. Yang ini yang dari yang paling kecil lah. Yang paling kecil kepada yang paling besar. 0.8, ni 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5 dan 3.0. So yang paling besar airflow dia adalah 3.0 dan yang paling kecil sempitnya adalah 0.8. Dan yang bagusnya berkenaan dengan airflow pin diorang ni ataupun airflow insert apa sajalah, nampak tak? Ini adalah yang 3.0 Dekat bawah tu dia ada tulis tau sebenarnya. Size airflow tu. Jadi kita senang nak tahu. Nampak? Kat situ dia tulis 3.0. Okey, contohnya satu lagi kita ambil yang 2.5 Di bahagian bawah dia ada tulis 2.5 kat situ. Dan setiap satu airflow pin ni memang dia labelkan begitu untuk memudahkan kita nak pilih mana satu lah. So untuk kegunaan aku akan gunakan airflow pin yang agak besar lah, iaitu paling besar, iaitu 3.0. So airflow pin ni, yang ini
Kita kena pasangkan di bawah deck Okay, bawah deck tu yang tempat tapak dia tadi memang ada satu lagi peak insulator yang jangan hilangkan juga. Masukkan airflow pin tu. Masukkan airflow pin tu dan ambil satu screwdriver yang flat juga. Okay, airflow pin. Okay, ni sekarang aku ambil airflow pin yang 2.5 guys 2.5. Masukkan screwdriver flat dan pusingkan aja. Okay. Ketatkan. Dah siap untuk pasang deck. So ni bahagian deck yang telah dipasang siap dengan airflow serta skru di bahagian post ataupun tiang dia. Aku akan buat satu video yang lain untuk build dia, untuk tutorial untuk macam mana nak pasang coil pada silo.rba ni. Okay, yang ini satu benda yang senang nanti kalau korang suka tukar airflow ataupun nak tukar airflow pin, korang just unscrew bahagian ni, cabut dan masukkan airflow pin yang baru. Itu dia punya kelebihan kalau dia buat macam ni. Tapi kekurangan dia pula tak boleh nak selaraskan dengan mudah lah. Maksudnya kena cabut itu, kena cabut ini. Satu hal. Okay, bahagian deck selesai. Sekarang kita nak pasang bahagian body dia pula. Okay, ini bahagian top dia. Bahagian top dia kalau kita nak pasangkan, cantumkan. Ambil bahagian top tu and then bahagian tank yang PCTG tadi. Bahagian top ni dibuat dari metal. Tak tahulah metal jenis apa, SS ke apa nombor dia, I don't know. Then kemudian masukkan tank dia yang ni. Kemudian ambil bahagian chimney dan top cap ni, kita masukkan je dekat bahagian yang ini. So diorang dah siap-siap buat tanda tau. Jangan salah pula, kalau salah nanti tak cantik, tak ngam lah. So yang ni ada tulisan silo bahagian depan, dan bahagian depan yang ada tulisan silo ni kena ngam dengan yang ni, tempat lubang pengisian. Simple je kan. So masukkan je yang ni. Terus masukkan. Pastikan dia fit lah. Sebab kalau tak fit, dia tak boleh nak di screw nanti. Okay, sikit-sikit kita kena adjustkan supaya everything fits together nicely lah. So kalau terbalik tulisan silo ni dekat belah belakang, aku tak tahulah, tak pernah test pula lah. Tapi tak ngam kot. Senang kata macam tu lah. So kita picit dan kita tengok semuanya dah grip dan ada o-ring ataupun gasket yang memberikan grip lah. Kemudian dekat bahagian belakang ni ambil satu skru yang dia kasih dan kita pacakkan skru tu kat kawasan lubang dia. Dan kita ikatlah skru tu dengan simple senang je. Ikat kuat-kuat. Yang bahagian hadapan ni kita pasang plastik lembik ni untuk yang tempat pengisian ni. Kemudian pacakkan juga skru di hadapan dia ni. Skru dia ni Allen key So masukkan dan ikatlah. Ikat supaya dia grip semua bahagian lah. So kemudian kita test getah pengisi ni boleh masuk dengan nice tak. Kalau salah pasang dia tak akan fit together nicely. Kalau macam ni kan dah fit cantik kan. Ni maknanya kalau kita dah sampai tahap ni, semua dah bercantum, dah ngam, dah cantik apa semua ni, berjaya lah pemasangan body dia ni, body silo.rba ni. Kemudian ni dia punya deck tadi yang kita pasang. Bahagian depan deck adalah yang ada airflow yang ada lubang airflow ni adalah bahagian depan. So kena ngam kan. Dah selesai. Silo.rba dah siap dipasang dan sedia untuk di recoil. Sedia untuk dipasangkan dengan kapas, sedia untuk dipasangkan dengan coil, letak liquid, dah boleh dinikmati. So ini overall dia punya design silo.rba dari
Orca Wave dan juga JG Delro. Okay, kenapa Silo.rba ni sekarang ni orang kata macam kalau .aio user nak kelainan, dia akan pakai Silo.rba ni. So macam aku sendiri, benda yang paling menarik perhatian aku berkenaan Silo.rba ni lah kapasiti dia. Kapasiti Silo.rba ni bukan hanya sekadar 2 ml. Korang boleh letak liquid yang banyak dalam ni, iaitu 2 kali ganda, babe. So Silo.rba ni boleh memuatkan 4.4 ml liquid 4.4 ml liquid tu banyak tau untuk sebuah .rba yang digunakan dalam .aio. Sebab kebanyakan .rba yang ada dalam market, tak kisahlah yang murah ke yang mahal ke, even .mob pun hanya boleh memuatkan paling banyak pun 3.5 ml liquid macam tu je. Kalau yang tank asal dengan OCC hanya boleh memuatkan 2.7 kurang lebih. Dan sesetengah .rba dalam market pun memang ada diorang design untuk lebih banyak, macam kalau .cube ni pun boleh masuk 3.5 macam tu kan. Tapi Silo ni boleh masuk 4.4 ml liquid dalam ni. So ini pada aku satu design yang menawan lah. Satu design yang dia memecahkan tradisi. Dia tak ikut langsung design-design macam .rba yang lain, iaitu yang menggunakan tank biasa kan. Ada juga sebelum ni macam Pandora kan, Pandora.rba yang memang dia orang from the scratch dia orang buat balik. Tapi kapasiti liquid dia sangat-sangat sikit. Sebab bagi ni korang tengok sendirilah memang. Dan kalau ada masa, ada kawan-kawan yang pakai, cuba try test macam mana flavoring yang dikeluarkan. Cuma sedikit komplain lah orang kata design decision aku tak tahu kenapa. Tapi kalau korang tengok betul-betul, kat sini ada satu design yang agak kurang nice lah pada aku. Why? Kalau kau isi liquid kan macam ni, kau tuang liquid masuk liquid kau tak nampak level liquid tu tahap mana. Sebab bila kau masuk liquid, sampai kalau yang bahagian PCTG ataupun bahagian yang kelihatan dalam ni dah penuh, dia naikkan liquid kan kau tak tahu sampai mana, level mana. So ada kebarangkalian bila kau tuang liquid dalam ni akan melimpah keluar kat sini kalau kau tak berhati-hati. So biasanya macam aku kalau tuang liquid aku akan buat begini dan aku akan tengok level sini. So liquid tu akan sampai kat sini. Contohnya aku stop, aku pusingkan. Itu macam satu kekurangan lah. Kalau nak isi liquid dalam Silo.rba ni kena apa? Kena berhati-hati lah. Sebab bahagian atas dia tak kelihatan. Kan cantik dan nice kalau bahagian atas ni boleh kelihatan kan, ataupun whatever lah. Itu designer kena fikir lah. Tapi ini adalah dia menongkar arus lah pada aku. Sangat-sangat nice dari segi design dia, dari segi kapasiti liquid yang boleh dimasukkan dalam dia. Dan flavoring dia pula, aku tak boleh cerita lah. Flavoring kena aku buat video yang lain. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Ini adalah unboxing dan juga orang kata sedikit penjelasan, sedikit pengenalan kepada Silo.rba sebuah RBA untuk .aio dan yang sewaktu dengannya. Semoga bertemu lagi di dalam video yang akan datang. Wak Aswis ni. Assalamualaikum.